Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, kita mulakan untuk kesinambungan yang semalam. Untuk semalam kita dah cover untuk mengenali beberapa database yang besar daripada Web of Science, daripada Scopus, Imago, daripada ERA dan juga MySite. So untuk malam ni kita sambung untuk mengenali beberapa, iaitu ada 7 daripada top publisher yang kebanyakannya adalah universiti di bahagian library melanggan top publisher ni. So kita nak tahu bagaimana untuk menembus, kita dapat menulis dan juga dapat terbit di top publisher. Okay, kita terus sebab kita ada banyak, kita ada 7 publisher. Okay, kita mulakan dengan publisher yang pertama iaitu adalah Science Direct. So database yang pertama adalah Science Direct. Okay, untuk sebelum saya mula, untuk kita dapat tembus iaitu dapat terbit dekat top publisher ni, so kita akan cuba memahami proses Jadi memahami proses. Jadi kalau kita nak faham kenapa kita nak hantar dekat top publisher ni, kerana yang pertama dia stable, jadi tak ada isu lah jurnal ni kena tarik balik ataupun disebut sebagai discontinue. Okay. Kemudian artikel ni kalau terbit nanti ramai dia punya view, dia punya read, download dan seterusnya citation. Jadi kita nak kena memahami dan mengenali, mungkin ada yang kat sini dah biasa dengan publisher ni dan mungkin kurang biasa. Jadi kita akan explore satu persatu. Okay, kita mulakan dengan Science Direct. Okay, ini Science Direct. So ini dia punya link, Science Direct. Okay, sedikit tentang background sebenarnya. Sebenarnya semalam kita dah cover dah, iaitu Scopus dan juga Simago. Okay, Scopus dan Simago tu dua-dua tu adalah milik Elsevier. Hari ni tambah lagi satu produk dia adalah Science Direct. So sebelum ni kalau you are familiar dengan Mendeley, Mendeley adalah juga Elsevier. So Elsevier ni memiliki Scopus, Simago, Mendeley dan hari ini adalah Science Direct. So ni ada punya link dia, www.sciencedirect.com. Okey, ini kita tengok dia punya ni. Okey, macam biasa kalau kita datang dekat website, kalau kita nak dapatkan maklumat ataupun nak explore dia punya artikel dalam Science Direct, elok juga kalau kita register. Okey, kalau kita dah register, kita boleh sign in. Kalau belum, kita register. Okey, kita klik register. Okey, kita masukkan email, username dan juga password. Okay, kemudian kita sign in. Okey. Alright, kita dah kena create account, sorry. Jadi kalau kita nak sign, yang create account kat atas ni, kita create an account. Untuk create an account, kita masukkan full name, first name, last name ataupun family name. Masukkan kita punya email dan kita punya password. Lepas tu klik create. So bila klik create, so kita dah register lah. So jom kita explore menggunakan advanced search. Okay. Alright, ni dalam 2 dalam 1 lah Selain daripada kita nak tahu jurnal mana yang kita nak hantar, okey, jurnal mana yang kita nak hantar untuk kita punya artikel, so kita juga boleh menggunakan teknik advanced search. Okey, advanced search ni biasa gunakan nak cari artikel. Tapi kita akan guna teknik yang sama macam nak cari artikel, tapi niat kita adalah nak tengok artikel tu apa nama jurnal dia. Di situlah sebenarnya jurnal yang patut kita hantar. Okey, sedikit teknik yang digunakan dalam Science Direct ni, kita boleh gunakan advanced search ataupun you boleh gunakan kat sini. Nak keyword boleh, author name boleh, journal book atau title, volume, issue dan page. Okay, saya suka guna advanced search. So klik advanced search. So dekat advanced search ni kita boleh search juga macam ni. Kita terus find article, use theme. So kalau bila nak tengok theme apa pun boleh. Nak search by journal, by tahun, by authors, affiliation, title, abstract pun boleh. Okay, kita cuba nak explore sikit tips. Jadi first time nak hantar dekat Science Direct Jadi kita better kita tengok search tip. So dalam search tip tu dia akan ajarlah bagaimana nak buat searching. Okay, basically akan buat macam ni lah kalau kita nak buat topik contoh retinopathy. Tapi tidak termasuk prematurity. Nanti kita akan bincang macam mana kaedah yang kata minus ni. So kita boleh control kita punya pencarian artikel dengan kita kawal. Contoh macam ni 1995 dan 1998. Okay, ingin saya ulangkan balik bahawa seperti macam mencari artikel jurnal, tapi kita kat sini bukan nak cari artikel jurnal. Kita nak cari jurnal yang bersesuaian dengan keyword kita. Okey, so esok lagi detail. Jadi sebenarnya 3 malam ni sebenarnya ada berkaitan. Malam semalam kita nak belajar tentang
Web of Science, Scopus, Imago, Era dan MySite. Malam ni kita akan belajar 7 top publisher. So besok kita akan belajar tentang Finder, Suggester dan Matcher. Jadi jelas 3 malam ni kita dapat tahu kat mana kita patut nak hantar artikel jurnal. So kita ada minggu sebelum tu kita dah belajar kan 150 tips and macam mana kita nak kita nak tembus dekat top publisher. So ilmu-ilmu ni sebenarnya continue, okay? Sebelum kita nanti akan ada sesi untuk coaching, untuk semakan, buat full artikel. So setiap malam hujung minggu ni memang kita kena top up dengan ilmu-ilmu lah supaya memantapkan kita dalam menguasai tentang apa itu jurnal, apa itu index jurnal, apa strategi dia, apa tips dia kan, dan dapat juga tingkatkan kemahiran dan dapat meneroka daripada top publisher demi top publisher. Okey, dalam Science Direct ni memang terkenal dengan Boolean teknik. Kita panggil Boolean operator. So kita boleh gunakan not, kita boleh gunakan and, kita boleh gunakan or. Okey, kalau or tu kalau kita mencari maksudnya kalau ada dua lah, A or B. Maksudnya kita nak cari artikel yang A, tajuk A ataupun B. Dia macam or jadi atau lah. Okey. Kalau and dia jadi A and B. Kalau A and B ni maksud dia adalah berkaitan. So kita nak cari artikel ada kaitan dengan A dan B. Kalau not tu tidaklah. Contohnya kan macam saya nak buat tajuk tu berkaitan dengan satu topik tapi saya nak fokus pada manufacturing bukan services. Jadi not services. Jadi kadang-kadang bila saya cari topik tu dah jadi banyak tapi dia cover dengan services juga. Ataupun saya nak study tentang hospital tapi kadang-kadang yang klinik pun masuk. Jadi kita boleh not ataupun minus yang klinik tu. Okay, alright. Contoh for example ni, heart attack or myocardial infractions. Okay, and diabetes and not cancer. Not ni jadi macam ni lah cancer ni. Ataupun kita boleh ringkaskan for example, heart attack or myocardial infraction, kategori diabetes tapi bukan cancer. Jadi kita boleh gunakan not tu dengan minus. Okey, ada banyak perkataan kat sini yang kita kalau kita nak buat searching dalam Boolean teknik tak perlu masukkan sebab ini bukan keywords. About, again, ini saya randomly. Does, how, overall, perhaps, rather, therefore, whether. Ini semua bukanlah keyword yang patut kita letak dalam nak buat ataupun nak mencari articles. Okey, kita boleh tengok sikit info sikit tentang field definitions. So inilah kalau kita nak explore. Jadi saya skip je lah So nanti you boleh baca slide nanti. Find article with this term, apa maksud dia. In this journal, apa maksud dia. Year, authors, okay. Authors affiliation, titles, title, volume, ISSBN, ini semua reference ni. Okay, kita boleh tengok juga see all article type. Tadi see all field definition. Ni see all article type. So dalam sebuah jurnal ada banyak. So ada artikel jenis review artikel, research artikel, encyclopedia, ada book chapter, ada conference abstract, ada book review, kita ada case report, conference info, correspondent, data artikel, discussion, editorial, errata, examination, mini review, news, pattern report, practice guideline, product review, replication study, short communication, software publication, video article and others. So banyak. Okay, banyak. Okay, jom kita try satu. Okay, contohlah. You all kalau nak cuba, kita cubakan tajuk masing-masing lah. So saya cuba dengan meletakkan perkataan lean dan juga or. Dia jadi atas lah. Saya nak cari artikel dalam sebab guna advanced search ni kita boleh gunakan banyak keyword dalam serentak. So saya gunakan Lean or Six Sigma. So nak fokus pada manufacturing tapi bukan services. Okey, apa kesalahan saya? Or tu huruf kecil. Nampak tadi dia dah bagi tips. Kalau nak guna search ni, or ni kena huruf besar, bukan huruf kecil. Saja nak tunjuk ni kesilapan kat sini menggunakan huruf kecil. Okey, kita kena buat macam ni. Lean or Six Sigma, okay, manufacturing and services. Sebab bila kita guna or, ibarat kita sedang mencari dua topik, iaitu Lean satu, Six Sigma satu, tu dapat 6,334. Okay, kita nak tukar pada N. Kita cuba nak buat N. Tapi kita pakai huruf kecil lagi N dia, jadi tak valid. Kita kena betulkan. Okay, tukarkan kat sini. Pakai N kat sini pun tak sesuai. So, kan huruf besar. Lean and Six Sigma dalam manufacturing dapatlah 622. Kalau kita pakai O tadi banyak kan? Okay, kita dapat lagi, kita explore.
Jadi gunakan lead and Six Sigma, manufacturing dan bukan services cuma 127. Kalau kita pakai OR tadi, cuba tengok kita patah balik. Kalau kita pakai OR tadi berapa? 6,334. Tapi kalau kita pakai N, jadi tinggal berapa? 127 saja. Jadi kena tahu mesti bila nak pakai OR, mesti bila nak pakai Six Sigma. Okey, katalah kita memang ada dua objektif. Pertama nak tengok lean dengan manufacturing. Kemudian nak tengok Six Sigma in manufacturing. Jadi separate objektif. Jadi kita kena pakai OR. Tapi kalau dia berkaitan, kita pakai N. Kita pakai N. So kat sini dapatlah 127 result. Okay. So dapatlah beberapa artikel kat sini kan. Kalau kita nak download, kita boleh download lah. Okay. Kalau tunjukkan tadi, Lean and Six Sigma, Manufacturing and bukan Services ada 127. So kita boleh terus download artikel ni lah. Tapi kadang-kadang jurnal ni tak boleh free download sebab universiti kita tak ada access jurnal ni. Okay. Contoh satu lagi, Lean Six Sigma, terus pada manufacturing dan bukan services menemukan 3 results. So ada 3 ni kan. Jadi kalau kita try download 3 artikel ni, tapi tak boleh, could not be download sebab kita tak subscribe jurnal ni. Ini show juga kan. Ada setengah-setengah jurnal kita cuba nak dapatkan full text tapi tak dapat sebab jurnal kita tak langgan ataupun tak access jurnal Sign Direct ni. Okey. Jadi ni contoh lain lah kita try. Kat sini try klik dekat abstract kat sini. Okay, improving carbon ni kan. Kita try klik kat abstract ni. Okay, memang kita try nak get access. Tadi dah try 3 serentak, tak boleh kan. Yang ni kita nak try get access pun tak lepas. Okay, alright. Selain daripada gunakan boolean teknik tadi, kita boleh guna juga search by authors. Tadi kita find topik ni boleh search authors. So, sekarang ni kita klik Gigi Anthony. Okay, contoh saya nak patah balik. Tadi kan tujuan kita nak buat search. Okay, bila kita nak buat search tadi, kita boleh klik dekat abstract ni dan kita tahulah, oh, journal waste management. Jadi kita boleh hantar kat journal waste management. Dia tujuannya nak cari artikel tapi kita nak cari waste management. Okay. Saya ulang balik, dengan menggunakan kaedah boolean teknik ni, kita nak dapatkan jurnal sebab kita nak submit jurnal. Kan strategi kita adalah untuk menentukan jurnal mana yang kita nak hantar. So berdasar ni boleh hantar kat waste management, boleh hantar International Journal of Production Academic, boleh hantar Journal of Cleaner Production. Okay, yang awal tadi kan jumpa artikel yang 127 ni kan. Kita boleh hantar kat Material Today, boleh hantar Computer in Industry, boleh hantar kat Microchemical Journal, boleh hantar Journal of American College Radiology. Sebab berdasarkan searching kita Lean and Six Sigma tadi menemukan sebanyak 127. So kita tengoklah jurnal mana yang berkaitan untuk kita submit. So dekat sini kita ingat tema kita hari ini adalah bukan nak cari artikel jurnal, tapi kita belajar sekali jalan lah. Cari artikel jurnal pun jalan, cari identify jurnal yang mana kita nak submit pun kita explore juga. Okay, kemudian kita pergi dekat author search. Okay, kita boleh search, contohlah kan, kita pun nak tahu, biasanya Gigi Anthony ni otai lah. So kita nak tahu kat mana dia biasa submit artikel jurnal kan. Kita pun search. So kat sini kita dapat tahulah, dia review artikel ada 3, research artikel ada 4, book chapter. Sebenarnya book chapter yang banyak. Okay, tapi kita boleh tengok kat sini, oh dia hantar pun banyak Journal of Cleaner Production. Dia hantar dekat Computer Industry Engineering, Trend and Food Science Technology. Okay, ni kemudian dia hantar dekat European Journal and Operation Research. Okay kan. Okay, kita pergi kepada affiliation search. Affiliation search juga. So contoh, tadi kita dah try keywords, kita dah cuba authors, kita boleh guna juga affiliation university. Contohlah saya type kat sini Universiti Teknologi Malaysia. So ada 10,913 lah. So kita boleh juga filter by tahun. So tahulah kat sini banyak-banyak jurnal daripada lecturer UTM hantar kat mana kan. International Journal Hydrogen Energy, Reproductive Biology, Fuel kan. Jadi kat sini adalah contoh-contoh jurnal yang banyak dihantar oleh UTM. So kita buat exercise lain pula. Okay, kita boleh gunakan kat sini. So kita type kat sini Lean Healthcare. Tadi saya guna kata lain kan. Sekarang ni Lean Healthcare and Performance dekat hospital tapi bukan klinik. Dengan saya kawal 2016 hingga 2020. So saya pilihlah artikel, tak semua artikel saya nak lah. Saya nak review artikel, review research artikel, data artikel, discussion, short communication, dan satu lagi saya tertinggal adalah mini review. So based pada 6 jenis artikel type dan juga saya gunakan beberapa 2 keywords ini, saya gunakan Lean Healthcare and Performance, merujuk hospital bukan klinik. So kita klik search. Bila klik search, saya jumpa 5 result saja. So kat sini lah kita boleh tahulah inilah yang kita boleh hantar ni. Sama ada kita nak hantar jurnal kat Espanyol ni,
Extas Orologicas Espanol, ataupun kita boleh hantar jurnal dekat International Journal of Production Economic, ataupun boleh hantar Proceeding Economic Finance, ataupun kita boleh hantar kat Radiotherapy and Oncology. Kalau banyak-banyak ni, okay, saya boleh hantar dekat International Journal of Production Economic. Jadi dia dah bantu kita untuk menentukan jurnal mana yang patut kita hantar. Okay. Kalau jurnal yang atas ni kita nak tahu, kita boleh klik abstract. Okay, kita dapatlah conference tu. Okay. Alright, kadang-kadang kalau kita gunakan Science Direct, lepas kita download, dia akan recommend, tak nampak dia recommend artikel. So boleh juga download artikel yang dia recommend ini. Okey, kita boleh juga guna advanced search, gunakan filter. Contohnya kan, kita klik dekat jurnal. Ini contohlah kan, kalau ada kawan-kawan dekat sekolah, dekat kuliah vocational, dekat poli, kadang-kadang kesian, dia orang tak boleh nak access jurnal kan, ajar dia orang kat sini. Klik dekat jurnal. Okey, kemudian kita pilih jurnal, lepas tu klik open access. Klik journal dan open access. So kita ada lebih kurang 837 journal. Tapi kita boleh control dekat domain juga sebab kita tengok bidang kan. Jadi saya pilihlah domain business and management, management and technology, journal dengan open access. Kita ada 11 journal. Jadi semua journal yang 11 ini semua boleh free access. Saya ulang balik, kita nak bantu kawan-kawan kita dekat sekolah, dekat institut pengajian yang dia tak boleh access. Kalau UPSI ada access. So klik dekat journal ni. Okey, kemudian klik dekat journal sebab kita nak cari journal. Lepas tu kita pilih open access sebab kita nak dapat full text. Kemudian kita pilihlah domain apa ikut bidang. Dalam kes ni, pilih business and management dengan subdomain management and technology. So ada dalam 11. Tengok saya berkenan dengan J ni lah. Journal of Innovation Knowledge. Okey, kita pergi kat sini, kita download free je. Klik dekat Journal of Innovation Knowledge. Okey, kita pergi dekat latest issue. Okey, kita nampak ada banyak artikel kat sini. Contohlah ni artikel yang terbaru. Contoh kita download je, Inbound Open Innovation Offer Performance, klik download PDF ni, dapatlah full text. Jadi kalau kita fikir nak hantar kat Journal of Innovation Knowledge pun boleh. Sebab kita fikir kalau hantar dekat sini nanti ramai dapat free download. Okay. Alright, kemudian kita boleh buat search. Kita dah kalau dah pergi kat sebuah jurnal, rugi kalau kita tak buat search. Kita pun search lah, Sustainable Innovation. Lepas tu klik search. Bila kita type sustainable innovation, klik search, so dia akan menemukan ada 8 full text artikel. Kita boleh dapat semua ni full text. Semua open access kan, sebab jurnal tadi memang open access, so kita boleh download semua ni. Kalau download semua, nak select all, dia klik dekat research artikel ni, automatic download selected artikel ni, maksudnya kita tick ni, maksudnya semua ni akan download secara serentak. Contoh ni, saya klik atas tadi, dia akan download secara serentak. So dia akan save dalam bentuk file zip. Jadi 8 artikel tu saya download semualah. Okay. Alright, kalau saya nak download satu-satu pun boleh. Saya klik je contoh Complexity Project Co-Creation of Knowledge for Innovation ni, saya klik download PDF, so saya dapat full text. Okay. Alright, dia pun cadang, bila saya dah download, dia cadangkan artikel-artikel lain. Semua daripada jurnal yang sama, daripada topik innovation, regional development, entrepreneur behavior, new ventures, the TONA models. Okay. Alright. So ni kita plan, katalah kita dah decide, kita dah explore dekat Science Direct tadi, kita dah decide nak submit artikel jurnal kita di Science Direct. Okay, contoh macam ni lah kan. Kita kalau nak hantar dekat Research in Social and Administrative Pharmacy, klik kat jurnal website ni. Lepas tu kita submit your paper, klik submit your paper. Contohlah kan, kalau kita dah tahu jurnal mana yang kita nak hantar, kita akan klik dekat jurnal website dia. Okay, kemudian submit your paper. Okay. Kemudian macam biasalah nak submit jurnal ni, contoh jurnal ni adalah Research in Social and Administrative Pharmacy, kita kena register ke dulu. Kalau kalau tak boleh sign in, maksudnya kita belum register lah, klik register dulu. Okey, masukkan username dan password. Okey, baru kita sign in. Okey, kemudian kita start new submission, klik start new submission. Okey, kita kena pilih. Kalau artikel kita ada data, nama je research paper. Kalau artikel kita tanpa data, review artikel. Biasakan dua ni je. Okey, kalau artikel ada data, research paper, tanpa data, review artikel. Okey, kemudian kita masukkan maklumat lah, kita masukkan full title, masukkan abstract, masukkan keywords. Okey. Okey, kalau kita tak lengkap, so kita tak boleh bagi next process. Ni konsep submission ni, kalau kita tertinggal letak tajuk, tertinggal letak abstract, tertinggal letak keyword, dia tak boleh pergi next step lah. Okey, ini contoh-contoh kalau kita nak hantar jurnal kat sini, make sure lah kita download dulu author guideline. Kita pun nak tahu kan apa-apa dia punya format dan sebagainya. So sebelum kita dah siap artikel nak submit dekat sini, kita make sure kalau artikel kita mengikut format.
Okey, ini contohlah saya screenshot rupa dia punya author guidelines. Okey, selesai dah. Yang itu adalah Science Direct. Ingat, kita punya motif adalah untuk meneroka dalam Science Direct dan tema kita bagaimana kita nak hantar jurnal-jurnal yang ada dalam Science Direct dengan menggunakan advanced search. Itu satu. Kita pergi publisher yang kedua iaitu Taylor and Francis. Okey, Taylor and Francis ni lama usia dia. Ni jurnal-jurnal ni dah lama usia. Kalau kita berhalusikan satu persatu, dia orang ni wujud sebelum kita merdeka lagi. Okey. Alright, kita pergi dekat website dia taylorandfrancis.com/journal. Okey, kita tahu kat ni bidang-bidang ni ada, dia ada area study, dia ada arts, dia ada behavior science, dia ada bioscience, dia ada built environment, communication study, computer science, development study, earth science, economy, education, engineering, environment agriculture, environmental sustainability, food science and technology, geography, health and social care, humanities, information science, language and literature, law, mathematics and statistics, medicines, okay, ada museum and heritage study, physical science, politics and international relations, social science, sport and leisure, tourism, hospitality and events, urban study. So ini adalah topik-topik yang kita boleh hantar dekat kat sini. Kalau tengok kat sini ada almost 4 juta lebih artikel yang ada dekat Taylor and Francis. Okey, kita tengok sikit, kita klik dekat Taylor and Francis online sebab kita nak tengok versi online. Okey, ni link dia TN Francis. Dia sebenarnya Taylor and Francis jadi tnfonline.com. Okey, ni dia punya. So kita klik dekat advanced search. So bila klik advanced search, dia ada dua platform, sama ada nak gunakan advanced search jenis article search atau yang kat bawah tu citation search. Beza dia, kalau untuk article search macam biasalah kita masukkan kita punya keywords. Kalau citation search maksudnya maklumat diperlukan, masukkan nama jurnal, year, volume, issue dengan page. Okey, kita tunjukkan dulu citation search. Citation search ni kena masuklah semua maklumat ni. So contoh saya dummy, saya masuklah International Journal of Sustainable Engineering tahun 2020, volume 13, issue number 2. Volume 13, issue number 2. So saya klik dah citation search. Jadi pergilah dekat bahagian ni, nampak ni, issue nombor 2 tahun 2020, volume 13. Okey. Okey, kita tahu kat sini ada banyaklah artikel kat sini. Kalau kata saya minat artikel yang pertama tu, A Framework of Sustainable Supply Selection ni, saya klik kat PDF. Okey. Kemudian tak dapat akses sebab jurnal ni kena langgan. Jadi kita tahulah kat sini kan, kalau kita nak confirm nak hantar kat International Journal of the Sustainable Engineering, kita tahulah jurnal ni adalah jurnal subscribe. Kerana kalau orang nak download tak boleh sebab dia kena akses. Okey, kita pergi pada advanced search lah. Yang kedua adalah dengan menggunakan keywords. Katakanlah kita punya plan kita sekarang ni, saya nak cari jurnal lah, cadang nak hantar kat Taylor and Francis. Saya punya topik adalah ini. So, critical success factor of sustainable manufacturing practice. So, letaklah kan, kelebihan guna advanced search ni boleh masukkan dua keywords. Masukkan critical success factor, keyword yang kedua sustainable manufacturing practice. Kemudian kita tengoklah kan, tahun 2018-2020. Kalau sekarang ni sampai 2022 lah. Lepas tu kita klik search. Bila kita klik search, dia jumpa beberapa artikel lah. Jadi kat sini, kita tengok kat sini, critical success factor of sustainable manufacturing practice. Kat mana? International Journal of Sustainable Engineering. So kita berdasarkan keyword kita tadi, kita kalau nak hantar dekat Taylor and Francis, kita kena hantar jurnal kat International Journal of Sustainable Engineering. Okay. Kita cuba yang lain pula. Ni kalau kata nak plan nak hantar dekat International Journal of Sustainable Engineering, klik dekat jurnal ni. Okey, kita tahu ni kan, submit artikel. Boleh klik kat submit artikel. So nak submit artikel kena register dulu. Kalau you ada OCID tak payah guna register by OCID. Kalau tak ada kena dapat kena create account, kena klik ni, create account. So bila create account macam biasalah, masukkan maklumat email, masukkan password. Kalau nak sign by OCID, masuk maklumat OCID lah. Nak register bawah Facebook pun boleh. Okey. Okey, kemudian kita kalau tak ada kita kena create account. Okey. Jadi kita dah create account semua, kita dah kena baca dekat maklumat instruction and form. Okey, kemudian kita tengok instruction for authors. Okey. So ni maklumat-maklumat lah, so kita kena tahulah sebelum kita nak submit, kita kena faham betul-betul. Lagi-lagi macam isu COVID-19 ni. Okay, so sekarang ni authors, kita nak submit artikel kita dah, klik authors. Okay, kita dah masukkan maklumat, ada nama Fazli dan sebagainya, kita isi maklumat kita bidang apa. So diminta at least masukkan 3 dalam bidang. Use supply keyword, so apa keyword yang kita nak guna, masukkan.
Okey, dia suruh masukkan semua maklumat-maklumat ni kita kena masukkan. So minta kita attach, kita kena attach lah. So kalau I have read and now acknowledge the link privacy policy, tick require. Ni kalau require ni wajib kena isi lah. Okey. Kemudian kita boleh submit lah dekat journal dekat Emerald tadi. Okey. Kemudian yang kedua adalah kita boleh yang ketiga selepas Taylor kita juga boleh hantar artikel dekat Emerald. Okay, kita nak gunakan advanced search dekat Emerald pula. Tadi kita dah cuba advanced search dekat Taylor tadi. Dekat Taylor tadi kan. Tadi kita masukkan keywords ni, dua keywords ni. Jadi kita tahulah kita kena hantar dekat International Journal of Sustainable Engineering. Okay, kita cuba pula dekat Emerald. Okay. So database yang ketiga daripada Emerald. Okay. Dekat Emerald ni. Okay. Kat Emerald ni kita pergi dekat Emerald. So Emerald ni bermula pada tahun 1967. So asal dia start dengan business and management je. Cuma sekarang Emerald dah ada bidang healthcare, ada bidang social care, ada bidang education dan ada bidang engineering. So dia ada lebih daripada 3,000 jurnal dah dekat Emerald. Okey. Jadi kita pun boleh hantar artikel selain daripada Science Direct dan juga Taylor and Francis, kita juga boleh hantar artikel dekat Emerald. Okey. Kemudian inilah dia punya link www.emeraldgrouppublishing.com. Macam biasalah kalau ada soalan boleh terus tanya dekat bahagian chat, nanti saya respon. Okey, kemudian inilah rupa dia dekat Emerald Publishing. So kita nak fokus pada journal, kita klik journal. Okey, kemudian kita klik e-journal. Dalam journal ada 3, kita pilih e-journal. Okay, dalam e-journal tu kita sini ada tunjuk dia punya collection option kan. Ada e-journal premier, ada 200,000 lebih artikel. Kita ada backfill premier, management e-journal portfolio, management backfill portfolio, ada engineering computing technology e-journal portfolio. So kita nak tengok kat sini ada maklumat-maklumat semua. Okay, alright. Kita boleh scroll down kat bawah. So jelas kan, dalam jurnal Emerald ni ada bidang accounting and finance and economic. Okay, bidang business, management and strategy, ada HR, learning and organizational study, ada bidang information, knowledge and management, ada marketing, operation, logistic and quality, property management and environment, public policy and environmental management, tourism and hospitality management, education, engineering, health and social care, library and information science. So ni bidang-bidang yang boleh hantar. Dia bukan bidang business and management dah, banyak bidang-bidang lain dah. Okey, kita pergi dekat Emerald ni, kita klik dekat link dia www.emerald.com/advanced search. Okey, kat sini kalau kita tengok dekat Emerald ni, dia punya interface ni ada macam-macam jugalah. So ada kena explore your content, so kita kena register dan login lah. Macam biasalah, kita datang tempat orang, kita kena register dulu. Okey, kita klik register. So bila klik register, kita masukkan kita punya nama, kita punya email. Okay, so I have read and agree the term and condition and privacy policy. Lepas tu kliklah register. Okay, bila kita dah register, kita dah confirm dekat email. So dia email dekat kita punya email yang kita register tadi. Okay, kita pun pergi kat email, lepas tu kita boleh login. Login ikutlah tadi kita register by email dah pakai password apa. Okay, lepas tu kliklah login. Okay, so sekarang ni kita nak explore, kita nak tentukan kalau berdasarkan keyword-keyword kita, berdasarkan title kita, apa jurnal yang kita sesuai nak hantar dekat Emerald. Kemudian kita klik advanced search. Bila kita klik dekat advanced search, dia akan keluar macam ni. Contoh sekarang ni saya nak cuba kan. Saya nak buat 3 keywords. Lean healthcare, keyword yang pertama. Keyword yang kedua adalah performance improvement. Keyword yang kedua adalah healthcare industry. Okay, kat sini saya pakai O. Apa maksud O? O adalah atau lah. So maksudnya saya nak cari 3 keywords yang tidak berkaitan antara satu sama lain. Jadi kita type lah lean healthcare, or performance improvement, or healthcare industry. Kalau kita nak saling berkaitan antara satu sama lain, kita tak boleh pakai or, kita pakai and. Kan? Ada satu lagi not. Not maksudnya bukan. So yang ni saya explore advanced search, masukkan 3 keyword dengan menggunakan or.
data ni range pada 2016-2020. Okey, kalau kita ni kalau nak ambil 5 tahun kini 2018 hingga tahun 2022. So access type kita ambil all content lah. So kita pun klik search. So bila kita klik search, dia menemukan artikel yang banyak lah, iaitu 3,384. Banyak tu kan. So disebabkan kita gunakan all tadi menemukan artikel 3,384. Contohlah kita berkenal dengan satu artikel ni, Healthcare Supply Chain Management, Literature Review and Some Issue. So akan nampak ada tanda macam tanda halangan tu, maksudnya jurnal ni kita tak dapat nak akses. So kita kenalah dapatkan akses daripada universiti sebelum kita dapatkan download full text dia. Okey. Sekarang ni kita dah tengok kat sini lah, sama juga kalau kita klik kat sini, suruh dia pergi kat sini lah, so kita tak dapat akses juga. Okey, kita cuba yang lain pula, yang maksudnya kita tukar O dengan N. Nampak kat sini saya dah tukar dah. Tadi yang asal kita pakai O, sekarang dah pakai N. Okey, jadi Lean Healthcare and Performance Improvement and Healthcare Industry. Maksudnya dalam satu keyword ni saling berkaitan antara satu sama lain. Maksudnya kalau artikel ni nak temu artikel tu kena ada kaitan ketiga-tiganya. So saya kontrol daripada 2016, 2020 ataupun kita boleh tukar 2018 hingga 2022. Lepas tu kita klik search. Dia dapat 780 je. Tadi kita dapat berapa? Kalau pakai O, 3,384. Kalau pakai N, dia jadi 780 saja. Yang ni pun sama juga. Kita cuba nak klik dapatkan PDF dia. Tapi kita dah tahu dah ada gambar no entry ni. Maksudnya tak dapat full text lah. Kita try pun tak dapat full text. Okey. Kita cuba lagi. Mengkecilkan data kita. Okey. Lean Healthcare and Performance Improvement and Healthcare Industry. Okey, sekarang ni kita klik Open Access. Sebelum tu saya undur sekejap. Jadi tujuan kita tadi, kalau kita dah tadi cari ni kan, temukan 780 kan, check lah kita nak cari nama jurnal. So kita nak hantar dekat The Promotion BBM ni, kita klik kat PDF kat sini. Kita tahu, jurnal dekat Business Process Management Journal. So berdasarkan keyword ni tadi, maka kita bolehlah hantar artikel jurnal kita kat mana? Business Process Management Journal. Sebelum ni tadi, yang satu tadi ni, yang kita nak hantar kat sini pun, Healthcare Supply Chain Management Literature Review ni, kita klik dekat sini PDF, dia suruh hantar dekat Business Process Management Journal juga. Okay. Alright, kita pergi patah balik yang tadi. So bila kita mengkecilkan tadi, pakai Lean Healthcare and Performance Improvement and Healthcare Industry. Kemudian kita ambil tahun 2016 hingga 2020. Dekat access type ni, kita nak open access saja. Tadi all content. Jadi kita pilih yang open access saja. Lepas tu kita klik search. Bila klik open access tu tinggal 25. Nampak tak perbezaan dia? Tadi adalah 780. Tapi kalau untuk all content, tapi bila kita boleh untuk open access, dia tinggal 25 je. Okay, kita pun nak tahu yang artikel yang pertama ni kan. So kita pun nak tahu jurnal apa. Kita pun klik lah PDF. Sebab open access boleh dapat full text kan. So kat situ kita dapatlah full text. Kat situ nanti kita tahulah jurnal mana yang dia hantar. Biasanya maklumat jurnal tu kat bawah. So kita tahulah nama jurnal dia. Okay. Alright, kita boleh tambah satu lagi, Performance Improvement, Healthcare Industry, Manufacturing, tambah lagi tahun nak open access saja. Jadi tambah satu lagi keyword lah. Tapi kat sini not. Sebab kita nak buat Healthcare Industry tapi bukan dekat Manufacturing. Maksudnya Lean Healthcare, Performance Improvement dekat Healthcare Industry tetapi bukan dekat Manufacturing. Dapat 8 juga. Tadi dapat berapa? Tadi dapat 25. Tapi bila kita buat not, jadi lagi sikit 8. Nampak tak? Beza dia 8. Lepas tu 25. Lepas tu tadi 780. Mula-mula tadi pakai O 3384. Jadi bila kita menambahkan lagi, kita rasa 25 ni masih banyak. Kita kontrol dia dengan not manufacturing. So menemukan sebanyak 8. So kalau berkenaan dengan Healthcare Industry Typology ni, kita klik PDF lah. So dapatlah full text. So kat sini kat bawah tu ada nama jurnal ni, nanti kita boleh tahu ni jurnal kat mana. So yang kat sini tu yang kata kita malam ni dapat 2 ilmu lah. Tahu macam mana nak cari artikel jurnal untuk bacaan dan juga nak buat citation. Plus kita kena tahu juga nama jurnal dia sebab kita nak submit jurnal. Okay. Alright. Kemudian, katalah kita dah kat sini, kita nak explore lagi 8 artikel ni kan. 8 artikel ni kita boleh view summary detail dan lain-lain lah. Okay. Kalau kita klik view summary detail, dia akan keluar macam ni lah. Okey, ni dia punya DOI, nama dan sebagainya. So nama jurnal tu International Journal of Health Governance. Jadi berdasarkan keyword tadi pun saya boleh hantar dekat
untuk keyword saya gunakan tadi ni, so kita boleh hantar kat mana? Kita boleh hantar dekat International Journal of Health Governance. Okey. Inilah International Journal of Health Governance. Kita pun klik. So kita pun tengok maklumat yang ada. Oh, setahun terbit 4 kali ni. Menarik ni, 4 kali setahun. Okey. So kita pun nak write of this journal. Klik dekat write for this journal. So inilah maklumat ni, inilah dekat website dia kan, International Journal of Health Governance. So kita pilihlah, kliklah dekat submit to the journal. Okay, bila kita submit dengan journal, kita nak buat submission. Bila submission, kita kena create account dulu. Kita nak hantar kat mana? Yang tadilah International Journal of Health Governance. Okay, kita klik create account. Okay, masukkan kita punya OCID, kita boleh register by OCID atau kita register macam biasa. Okay, kemudian kita masukkan maklumat kita punya prefix, nak letak Mr ke, nak letak Dr. Ni require kena isi. Lepas tu kena letak nama, nama first name, kemudian family name sebab ni wajib kan, require. Kemudian masukkan 2 maklumat lah, so masukkan email, kemudian confirm email. So saya masuk alamat email universiti lah. Okay, kita masukkan maklumat lain untuk nama apa, primary address. Okay, kemudian kita masukkan secondary address jika perlu. Okay, kemudian kita masukkan password kita. Kemudian kita masuk bidang kita. So, diminta kat saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kena masukkan 6 bidang kita dalam jurnal ni. Okay. Okay, kemudian kita require ada part tu kita kena jawab yes. Semua maklumat lah. Declare dia yes, I have read and now acknowledge the link privacy policy. Okay, kemudian saya dah register dah. Now saya dah boleh login. So saya klik lah login. Okay, kemudian saya sikit lah sebelum saya nak buat apa-apa, saya baca author guideline dulu. Sikit dapat sikit information author guideline. Ada FAQ juga, ada user guide juga kat situ. Okay, kemudian saya dah nak start dah, nak submit artikel. So kita start dengan begin submission. So kita ada maklumat juga author resources dengan help for authors. Okey, dekat sini ada maklumat tentang impact of research, writing error, editation service. Ni perkhidmatan-perkhidmatan yang ada lah. Okey, kita pun nak terus start, nak submit, begin submission. Okey, kita kena pilih artikel. So kalau kata artikel tu ada data, saya klik dekat original artikel lah. Original artikel. Kemudian dia suruh masukkan title, masukkan kita punya purpose, pilihkan kategori. So kita masukkan design and methodology, kita kena masukkan. Kalau kita tak masukkan, okay, ni semua maklumat ni kita tak boleh pergi next step. So masukkan banyak ni. So dia masukkan title, purpose, design, method. So masukkan finding, research limitation, practical application, social application. Okay, sampailah originality, apa tu language. Okay. Kemudian dah settle semua, kita kliklah save continue. Tapi tak boleh. Sebab kita tak lengkap. So bila kita tak lengkap, kita tak boleh pergi next section. Make sure lah kan, semua yang maklumat yang diperlukan ni kita kena masukkan, baru kita boleh klik save and continue dan juga go to the next step. Tapi kalau selagi tak lengkap, selagi tu tak boleh lah. Okay. Saya kena mute sekejap dengar suara tu kan. Saya mute dulu. Okay, yang tu adalah bagaimana kita nak submit dekat Emerald. Okay, kita try publisher yang keempat malam ni. Kita dah selesai dekat Sign Direct, kita dah selesai Taylor & Francis, kita dah selesai dekat Emerald. Yang keempat adalah InDesign. Okay. InDesign ni dia consider daripada Switzerland, dia consider baru jugalah. Dia tak adalah senior macam Sign Direct, lagi-lagi dekat Taylor & Francis kan. Jadi dia bawah sikit daripada Emerald. Okay. So InDesign ni adalah global academic publisher juga yang based dekat Geneva, okay, dekat Switzerland. So ada banyak juga dia punya jurnal-jurnal dia. Okay, bidang-bidang dalam bidang sains, dalam bidang engineering and technology. Kemudian ada management, public and business administration, ada environments, ada ecology, economic and sustainable development, computing, ICT, internet, web, services, so banyak lagi. So kita explore dekat publisher InDesign. Okay, so dia ni punya link www.indesign.com. Okay, so kita nak tahu ni bidang-bidang secara spesifik dia. Ada computing and mathematics, ada economy and finance, ada education, ada knowledge and learning, kemudian ada energy and environments, ada healthcare and bioscience, ada management and business, ada public policy and administration,
ada risk, safety and emergency management, ada science, engineering and technology, society and leisure dan juga all subject. Okey, inilah topik-topik yang ada dalam in the science. Banyak sekali bidang-bidang yang kita boleh linkkan. Okey. Alright. Kemudian kita nak pergi dekat online lah sebab kita nak explore penggunaan dia punya advanced search. So kita pergi dia punya link www.induscience.online.com. Okay. Alright, kat sini kita nampak kan dia punya color, corporate color dia adalah orange, hitam ataupun kelabu gelap dan putih. So kita nampak kolom kat sini, kita boleh search dan kita kemudian boleh ada advanced search kat sini. Nampak tu, kita boleh juga browse by subject. Daripada computing, matematik ada 150 jurnal, economy and finance ada 48 jurnal, education, knowledge and learning ada 29 jurnal, energy, environment ada 65, healthcare and bioscience ada 30, management and business ada 171, public policy admin ada 19, risk, safety and emergency management ada 24, science, engineering and technology ada 155, society and leisure ada 28. Okay, kita try mana-mana pun boleh, nak browse by journal title pun boleh, nak guna advanced search pun boleh. Kita klik. Okay, dalam bahagian search, untuk advanced search, kita boleh gunakan advanced search ataupun citation search. Okay, kalau kita review balik persamaan, so in the science ni ada persamaan dekat Taylor and Francis tadi, yang mana dalam Taylor and Francis tadi pun ada dua ni. Dia ada advanced search dengan citation search. Okey, kat sini tujuan kita kat sini adalah nak explore dia gunakan advanced search. So kita boleh explore satu-satu. Okey, kita mulakan dengan advanced search dulu. So advanced search ni, kat sini saya masukkan 3 keyword ni. Masukkan sustainable manufacturing practice, saya masukkan automotive, kita masukkan Malaysia. Inilah kelebihan advanced search. Kita boleh masukkan banyak keyword dalam serentak. Okey, saya kawal kat sini, saya ambil daripada 2013 hingga 2020. Kan, kita boleh guna kat sini. Nampak ada plus lagi. Jadi boleh tambah lagi keyword. Okey, lagi banyak keyword yang guna, maksudnya kita mengecilkan lah. Tapi kalau kita nak dapatkan general, jangan kecil lagi lah. Kan? Gunalah keyword-keyword yang boleh menemukan banyak lagi jurnal-jurnal yang bersesuaian. Jadi saya pun dah klik search dengan masukkan 3 keyword dengan kontrol bawah 2013 hingga 2020. Saya klik search. Okay, bila klik kat search, dia menemukan sebanyak ada 174. Satu muka tu ada 20 lah. So secara total menemukan 174 artikel. Nampak? Berdasarkan keyword ni tadi, sustainable, manufacturing, automotive kan. So kita boleh hantar jurnal kat mana? World Review Entrepreneurship. Kita boleh hantar dekat International Journal of Quality and Innovation. Kita boleh hantar jurnal kat International Journal of Critical Accounting. Sebab berdasarkan keyword ini menemukan sebanyak 174 artikel jurnal. Okay. Itu kelebihan dia. Selain daripada kita dapat artikel, kalau nak download, kita tahu juga berdasarkan keyword ni kat mana jurnal yang kita boleh hantar. Okay. Alright, so kalau kata jurnal ni lah, saya try kat sini, Sustainable Management Practice ni, saya cuba nak dapatkan PDF, tapi gagal sebab kita tak boleh nak access, sebab jurnal ni kena langgan by access dengan library. Kita nak dapat full text, kita kena gunakan platform library lah. Okay, saya gunakan tadi 3 keyword, nampak ni, 3 keyword tadi kan, Sustainable Manufacturing Practice, Automotive Malaysia. Saya guna juga bulan macam ni pun boleh. Saya gunakan Sustainable Management Practice and Performance, tapi fokus pada manufacturing dan bukan pada services. So kita boleh kontrol juga dekat tahun kat bawah tu. Kemudian kita klik search. Okay. Ini pun menemukan 3 lah sebab spesifik kan. Sustainable Management Practice and Performance tu kena sekali dan fokus pada manufacturing dan bukan services, menemukan 3 lah. Paper daripada journal daripada World Review Entrepreneurship kita boleh hantar, International Journal of Intelligent Enterprise, ataupun kita boleh hantar jurnal International Journal of Agile System Management. Okay, ada 3 platform lah. Berdasarkan keyword ni, kita boleh hantar jurnal kita kat 3 jurnal ni. So kalau kita nak dapatkan artikel, kita klik PDF. Samalah, kita tak boleh nak access sebab jurnal ni memang perlu diakses. Jadi universiti kita langgan, jadi kita boleh attach, kita boleh dapatkan full text melalui access daripada library. Okey, kita juga boleh buat auto search. Selain daripada kita nak cari tadi kan, berdasarkan keyword cari nama jurnal, kita boleh guna auto search. Contohlah saya type nama sini Nurul Fazli Abidin. Katalah memang si Nurul Fazli Abidin ni bidang yang sama dengan kita. Kita nak tahu, kita nak follow dia. So kebanyakan Nurul Fazli submit kat mana? Kita pun klik search.
Okey, kat sini ada 13 lah. Maksudnya saya ada 13 artikel jurnal yang terbit dekat Index Science. Okey. Saya boleh hantar International Journal Critical Accounting, saya boleh hantar International Journal of Business Excellence, hantar International Journal of Business Innovation and Research, World Review Entrepreneurship Management Sustainable Development. So ni jurnal-jurnal yang kita boleh hantar kalau kita nak merujuk pada author search. Okey. Alright, kita boleh hantar lagi kat mana kat sini? Kita boleh hantar dekat International of Business Excellence. Ini pun sama, International of Business Excellence. Ini pun International of Business Excellence. International Journal of Entrepreneur and Small Business. Journal of Quality and Innovation. Journal of Critical Accounting. Journal of Managerial and Financial Accounting. International Journal of Quality and Innovation. Ni jurnal-jurnal yang kita boleh hantar melalui kita menggunakan kaedah, kita ikut follower kita lah. So macam case ni, search nama saya sendirilah, Nurul Fazal Abidin. Ada 13 artikel. Bukan hanya nak dapatkan artikel, kita tahu dekat mana jurnal yang saya biasa submit. Dekat situ juga kita boleh hantar juga nanti. Okay, kita boleh juga buat citation by search. Jadi citation by search kat bawah ni, dengan masukkan maklumat yang lebih terperinci, masukkan nama jurnal, kemudian kita letak volume berapa. Sini lah, International Journal of Business Excellence, tak 2020. Okay, so kat sini dia akan pergi dekat ada paparan kat sini. So kita boleh tengok juga most read dengan most cite. Sangat penting artikel yang banyak dibaca dan banyak di cite ni merupakan aspek yang disukai oleh Business Excellence. So sedikit sebanyak kita pun kena buat tajuk yang seakan-akan macam ni, dan cara penulisan perenggan kita pun merujuk kepada artikel-artikel ni, kerana artikel ni mendapat artikel most read dan most cite dari segi popular atau kepentingan artikel itu sendiri. And so kita boleh juga explore, tengok isu yang terkini. Okay. So bila kat isu 3 ni, kalau ada keluar kat sini, saya berkenan dengan paper nombor 2 tu, Quality Management and Business Excellence Study from the Islamic Culture Perspective, a Literature Review. Saya klik PDF lah. Tapi samalah, kita tak dapatkan full text sebab kerja ni kena access. Okay. So kita nak submit artikel. So artikel kita ada 3 platform kat sini. Yang kita nak pilih adalah InDesign Submission. Dekat InDesign Submission tu ada InDesign Submission, Submission Guideline, Submit an Article. Kita dapat juga maklumat lah sebelum kita submit kita punya artikel. Okay, Submission Guideline for authors, kita klik. Okay, kemudian kita akan pilihlah Register Author Login. So kita pun nak submit, kena register dululah. Okay, kita kena klik dekat author registration, klik kat situ. So masukkan maklumat title, first name, last name, email, author ID, and so kemudian kita nak select jurnal mana yang kita nak hantar, username apa, password again. Okay, kemudian kita klik register. Okay, kemudian kita dah dapat login kan, masukkan username and password, klik login, kemudian kita nak hantar artikel, klik authors, and kalau reviewer, kalau kita jadi reviewer, so kat sini kita nak hantar artikel kita klik authors. Okay, klik authors, nanti kita klik button submit. Yang track bawah tu, kalau kita dah submit, nak tengok status dia ada review ke accepted ni, kita klik track. So dalam case ni kita nak submit, so kita klik submit. So bila kita submit, ada step lah. Step yang pertama, choose a journal, title authors. Yang step 2, step 3 adalah upload file. Step 4, propose for expert. Step 5, confirm and check out. Okay, so kita kena buat step satu persatu. Okay, kalau step 1 tak siap, kita tak boleh jump to step 2. Begitu juga step 2 tak siap, tak boleh pergi step 3. Step 3 tak siap, tak pergi step 4, dan begitu juga masuk step 5. Okay, jadi kita kena make sure that step 1 ni buat benda yang betul lah. So step nombor 1 ni akan buat checklist, choose a journal, special issue, and enter comment for the editor. So beberapa maklumat kena make sure ni, kena tick dan kena identify jurnal mana yang nak hantar. Okay, kemudian I fully understand open access until, lepas tu check, tulis berapa peratus similarity index kita yang bila kita buat itu. Okay, kemudian kat sini ada apa-apa maklumat, kita notes for editor kalau ada sebarang nak kongsi dan sebagainya, ada part-part nak kena beritahu ke, write up kat sini. Okay, lepas tu save and continue. Save and continue. So kita tak boleh tekan next sebab kita tak complete. So banyak lagi tak isi kan, ni semua tak isi, jadi kita tak boleh pergi next lah. So make sure maklumat ni semua lengkap, baru boleh kita pergi dengan button OK dan next. Okay, alright, itu publisher yang keempat tadi. Sesudah Sign Direct, Tele and Franchise, Emerald yang keempat tadi adalah Index Science. Okay, alright, kita ada 3 lagi. Kita ada 3 lagi publisher. Sebelum tu kita tengok dekat bahagian chat ada soalan. Okay. Okey, Tun Khatijah tanya. Okey. Soalan dia adalah, adakah InDesign ni jurnal berindeks? Okey, Tun Khatijah ni macam ni. Science Direct itu publisher, iaitu penerbit. Yang kedua tadi apa? Emerald. Emerald adalah penerbit.
Yang ketiga tadi apa? Yang pertama Sign Direct penerbit, Taylor and Francis penerbit, Emerald penerbit, In The Science pun penerbit. Jadi In The Science tu adalah publisher. Dalam In The Science ada banyak jurnal. Tadi ada berapa dia tunjukkan tadi kan? Kalau tak tunjuk tadi, dalam In The Science ada berapa tadi? Saya kena patah balik lah nak tunjukkan fact kan, nak tunjukkan fakta. So dalam In The Science tadi ada terdapat berapa banyak jurnal. Okey, kat sini tadi kan kalau tak silap saya, ada 428 jurnal. Jadi adakah 428 jurnal dalam In The Science ni adalah jurnal berindeks? Ya. Tetapi bagi jurnal yang berusia 3 tahun ke bawah belum lagi. Syarat mana-mana jurnal kalau usia dia bawah 3 tahun dia tidak ada indeks lagi. Bagi jurnal yang dah lebih daripada 3 tahun, kebanyakannya adalah berindeks. Sama juga dekat Science Direct tadi. Jurnal yang bawah 3 tahun belum ada indeks lagi. Betul, sama dekat Taylor and Francis tadi, bawah 3 tahun usia dia belum ada indeks. Kalau dekat Emerald tadi, bawah 3 tahun pun tak ada indeks. So kalau in the science pun, kebanyakan jurnal dia adalah berindeks Web of Science dan Scopus, kecuali yang usia dia bawah 3 tahun. Soalan tu, adakah in the science ni adalah berindeks? Ya, berindeks. Tetapi kita kena tahu dari segi jurnal pun ada usia baru dia. Bagi usia baru tu yang bawah 3 tahun kebanyakan dia belum ada indeks. Tapi kalau dah lama, dah senior, lebih daripada 3 tahun biasanya dia ada indeks sama ada Web of Science ataupun Scopus. Kan? Okey, ada soalan lain? Boleh tanya sampai santai-santai ni. Kita dah habis 4 publisher, kita tinggal lagi 3 publisher je. Tak perlu laju-laju. Okey. Okay, kita dah selesai dekat In The Science. So In The Science ni sama macam lain, cuma dia tak adalah macam setua Sign Direct dan juga Taylor kan, ataupun dekat Emerald. So dia ni junior lagi lah. Namun junior not bad lah. So ada 400 lebih junior. Tapi nak kata junior tak junior jugalah. Saya start baca jurnal daripada In The Science tu bermula pada tahun 2003. Masa saya buat submit subject program, buat assignment. Jadi 2003, 2002 dah baca lah dekat In The Science ni. Okey, saya buat master memang saya kena baca lah sebab dalam ni ada satu jurnal iaitu International Journal of Six Sigma and Competitive. Itu memang jurnal yang saya kena baca sebab saya memang buat bidang Six Sigma in Flextronic Company. So masa saya buat doctorate pun memang tajuk saya Lean Six Sigma, memang jurnal In The Science ni memang saya kena baca dan saya mula baca since kalau kata tahun, daripada tahun 2002 lagi saya dah baca. So kalau sekarang 2022 maksudnya 20 tahun dah saya baca jurnal daripada In The Science ni. Jadi ada banyak jurnal-jurnal kat sini, ada 428 tadi. So semua jurnal tu kita boleh hantar, kebanyakan dia adalah berindeks kecuali usia dia bawah daripada 3 tahun. So tu satu. Yang kedua, untuk semakan kita kena boleh check setiap jurnal tu ada klik dekat about. Okay, bila pergi kat jurnal tu, klik dekat about, dia akan detail lah. So jurnal ni berindeks apa, dia akan maklumkan dalam about situ. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, Khatijah pun dah faham dah. Okay, kita pergi yang seterusnya, iaitu kita pergi publisher yang kelima. Okay, yang kelima adalah Sage. Okay, Sage ni popular kan? Saya rasa ramai kenal publisher Sage ni. Kalau dekat library, buku dia sajalah. Kalau saya baca buku research method, banyak publisher, banyak buku-buku yang bagus, yang hebat-hebat, scholar yang hebat-hebat, terbit dekat penerbit Sage ni. Okay, Sage Publication ni, dia dah bermula pada tahun 1965. Lama dah dia ni. And saya belum lahir lagi, dah ada. Okay. Alright, ni minta maaf tersilap pula pakai dia punya belakang In The Science. Padahal Sage ni bukan In The Science. Minta maaf, latar belakang tu silap. Okay, yang ni adalah Sage. Okay, so dah ada 1965 lagi. Okay, jadi ini Sage. Dia punya website dia adalah journals, the Sage Pub, sagepublication.com. Okay, ini dia punya interface dia lah. So kita tengok kat sini, your gateway to world class research journal. So kita klik dekat advanced search. Okay, kita klik dekat advanced search. Kalau tengok bawah tu kita boleh browse journal by discipline. Ada health science, ada social science, and humanities. Semua ada, semua jenis-jenis journal kat situ ada kat sini. So kita klik advanced search. So bila klik ke advanced search, kita nak explore lah. So advanced search ni ada boleh masukkan lebih daripada satu keyword. Kemudian kita nak publish kat mana jurnal pun boleh. Kalau nak masukkan keyword saja pun, klik search pun dah boleh dah. Okay, kita buat contoh.
Okey, kita gunakan Boolean teknik. Kalau tak nak guna Boolean teknik, masuk satu-satu keyword pun boleh. Dalam kes ni saya masuk lean and performance dalam manufacturing dan bukan dalam services. Not services. Okey, saya control by tahun daripada 2016 hingga 2020 dan saya nak dapatkan open access content only. Okey, saya dah control. Kalau kata nak banyak, kita klik all content. Kalau kita nak dapatkan open access, kita klik open access. Kemudian kita klik search. Okay, kita klik search sebab kita control by open access tadi cuma menemukan 14 saja. So berdasarkan keyword ni tadi, lean performance and manufacturing, kita boleh submit artikel kita dekat advanced in mechanical engineering, boleh hantar jurnal dekat engineer, fiber and fabrics. Okay, ni dari segi nak hantar lah. So berdasarkan keyword itu, apa nama jurnal yang patut kita kita submit artikel kita nanti. Okay. Ataupun kita nak dapatkan artikel, katalah saya berminat artikel kat atas tu. So semua artikel ni kita boleh download sebab semua open access. Sebab kita dah control by open access saja. So kata yang pertama ni sustainable manufacturing, exploring antecedents and influence of total productive maintenance and lean manufacturing. Saya klik gambar PDF ni sebab nak dapatkan full text. Jadi saya klik. So bila saya klik, dapat bagi satu paparan kat sini lah. Okey, saya klik lagi download PDF. So bila saya download PDF, so saya dapatlah full text. Ni kat mana? Kat Advanced in Mechanical Engineering. So berdasarkan keyword tadi, kita boleh hantar juga dekat Advanced in Mechanical Engineering. Saya tunjukkan tadi contoh kalau kita nak download full text juga. Okey. Alright. Kita sekarang ni plan nak submit artikel kita. Dekat mana nak submit? Dekat Sage. Okay. Jadi kita klik lah kan. Article submission. Okay. Article submission tu dekat sini lah. Kita nak hantar tadi kat Advanced Mechanical Engineering tadi kan. Sebab tadi kita dah pergi kat sini tadi kan. Tengok macam kenal lah hantar kat sini. Jom kita hantar kat Advanced Mechanical Engineering. So kita pergilah kat submission. Advanced Mechanical Engineering. So klik lah dekat journal home. Browse journal dia. Journal info, stay connected, submit paper. Okay, kita nak klik dekat submit now. So kat sini, author will enjoy a wide range of special collection, a prestige international editorial board, open access format ensure the maximum visibility. Tu kelebihan je lah. So kita pun klik lah submit journal. Kat bawah tu juga kalau you nak prefer, ada latest article, ada most read. Kalau ada most site, ada trending lagi. Trending all metric. Jadi kita boleh tahu kalau tanya saya, kalau saya nak hantar kat jurnal ni, saya memang akan baca latest article, most read, most site ni apa. Kita nak tahu tajuk-tajuk macam mana. Oh, tajuk-tajuk sini macam buat review. Oh, so review pun boleh hantar kat sini. So nak buat topik macam ni pun boleh, topik macam ni pun boleh. Kan? Jadi kita dah confirm, dapat dah information tentang jurnal ni, trend dia, style dia, macam mana tajuk-tajuk yang biasa hantar kat sini. So kalau kita dah dapat maklumat itu semua, kita klik submit now. Okay, kita klik lah submit now. Okay, bila kita klik submit now, ada sikit maklumat lah. Manuscript submission guideline. Okay, kita ada submission site kat sini juga. So bila dekat manuscript submission guideline tu ada maklumat tentang open access, ada maklumat tentang ABC, berapa harga yang nak kena bayar, kan? Kalau ABC lah, kalau subscribe tak perlu bayar. So ada article type, ada editorial policy, dalam editorial policy tu ada peer review policy, concurrent submission, authorship, acknowledgement, funding, declaration, research data. Kemudian ada publishing policy, kita ada publication ethics dengan contribution publishing agreement. So kita nak prepare manuscript. So apa word processing format, apa artwork, figure and under graphic format, supplementary material, reference style, English language, editing service, baru kita boleh submit your manuscript. Okay, kita dah jelas semua maklumat tentang manuscript submission guideline ni. Kita nak submit, kita klik submission site. Okay. Bila kita klik submission sites tu, so dia keluarlah kat sini bahawa betul lah Advanced Mechanical Engineering, kita check betul. So dekat bawah tu ada resources, kita boleh baca juga, nak baca FAQ, ada user guide. Okay, kita boleh link terus kat jenis homepage balik. Kita nak tengok instruction form pun ada. Saya yakin kita dah tengok semua resources ni sebelum kita nak submit kan. Okay, sebelum nak submit, kena create an account dulu. Kena register. Okay, kita klik create an account ni. Okay, kemudian macam biasalah, masukkan semua maklumat. Kita punya prefix. Okay, kita punya first given name. Kita kena masukkan middle name, last family name, suffix, degree, primary email, address. Okay, yang paling penting yang require ni.
primary email address, primary CC email tak buat pun tak apa, secondary email address tak buat pun tak apa, secondary email, secondary CC email address tak buat pun tak apa. Tapi yang wajib kat sini adalah primary email address, kemudian ada last name, family, kemudian last first name dan juga prefix lah, nak panggil encik ke doktor ke dan sebagainya. Okey, kemudian kita masukkan pula nama kita semua. Ini contoh saya dah masukkan benda-benda yang diperlukan requirement. Okey, kemudian saya masukkan nama universiti. Okey, kemudian tengok country Malaysia, alamat Siti Tanjung Malay, postcode 35900. Okey. Alright. Okey, kemudian kita akan pilihlah kita punya bidang-bidang apa. Saya kena pilih bidang 5 at least saya pilihlah. Manufacturing process, manufacturing technology, manufacturing system, manufacturing control system dengan mechanical system. Okey, yang tu. Kemudian saya ada maklumat lagi lah. Okey, tentang apa yang kita kena perlu tick. Yes, I have read and how acknowledge the link privacy policy. Itu pun kita kena tick. Kalau mana yang require tu kena tick lah. Kan? Alright, kemudian kita dah ada create account, sekarang kita nak submit. So bila nak submit, kita pergi dekat bahagian authors. Okay, kita klik dekat authors tu. Okay, kat sini ada jugalah kalau kita nak ambil maklumat takut lupa dah. Kita boleh klik FAQ dan juga user guideline ataupun kita nak pergi kat journal homepage balik pun boleh. So kita kat sekarang ni nak submit artikel, kita pun dah register, klik authors. So bila klik authors, ni contohlah kalau tadi ada FAQ kan, penting juga baca FAQ. FAQ ni kelebihan dia dalam author guideline banyak maklumat disampaikan dalam bentuk direct. Jadi kalau FAQ ni ada soalan-soalan yang terpencil ataupun soalan-soalan lazim. Jadi penting kita nak baca FAQ kadang-kadang daripada tak faham tadi terus faham. Okey. Alright, kemudian kita klik dekat author sebab kita akan klik dekat begin submission sebab kita nak submit. Okey, kemudian yang pertama sekali kita kena pilih jenis artikel dulu. Dia ada research artikel, kita ada artikel berbentuk review, kita ada artikel dalam bentuk technical edit, kemudian kita ada komen. Jadi kat sini mungkin saya memilih research artikel lah. Saya nak pilih tentang nak submit untuk research artikel. Okey, kat sini ada maklumat yang kita perlu kita masukkan. Semua maklumat kita kena masukkan. Okey, bermula daripada abstract sebelum tu, title, abstract. Okay, is it a special collection submission ke? The special collection apa? So kita masukkan maklumat lah jika ada. Kalau tidak, tak perlu. Tidak berkaitan. Okay. Okay, kadang-kadang kat sini lah kalau bidang-bidang dia lah kan. Macam bidang fluid mechanical ada, manufacturing and design ada, mechanical material. So ni lah listing. So kita kena tahulah kita bidang yang mana. Okay, kemudian kita klik save and continue. Okay, kita tak boleh nak continue sebab kita masih lagi tak fulfill borang ini. So selagi borang ni tak dipenuhi, tak diisi dengan lengkap, memang kita akan keluar kat sini lah. Dia tulis step incomplete. Nak continue, maksudnya semua maklumat yang dibekalkan tadi tu, abstract tadi semua kena isi lah, title kena isi, baru kita boleh pergi next step. Okay. Okay. Kemudian kita nak buat gunakan citation search. Sama juga macam InDesign, sama juga dengan Taylor and Francis. Bukan saja kita ada advanced search, dekat search pun ada citation search. Okay. Ini contoh citation search. Kita kena type nama jurnal lah, Advanced in Mechanical Engineering tahun 2020. Lepas tu klik search. Jadi dia akan jumpalah dekat jurnal tu Advanced in Medical Engineering. Kalau nak tengok yang baru kita tengok impact factor ni. Ni confirm lah kalau impact factor Web of Science lah. So 1.024. So kita nak hantar April 2020. Okay, kat sini quantile based method to efficiently determine model response at boundary probability. So klik dekat gambar full text ni. Okay. So kita akan dapatlah full text dia. Ni full text dia. Quantile based method to efficiently determine model response at the boundary probability. Okey, kita dah selesai dah database kita yang kelima. Jadi kat sini tadi kita boleh buat conclusion bahawa dari segi advanced search dekat ada 3 publisher iaitu Sage, InDesign dan juga Taylor and Francis. Advanced search ada 2. Dia ada advanced search dan juga citation search. Tapi basically kita akan guna adalah advanced search lah, menggunakan keyword sama ada nak gunakan Boolean teknik. Okey, ataupun kita gunakan masuk banyak keyword, 1 keyword, 2 keyword, 3 keyword pun boleh. Okey. Alright, kita tinggal lagi 2 saja publisher iaitu Springer dan last sekali kita akan masuk Wiley. So saya harap semua boleh follow Jadi kat sini ibarat dapat 2 ilmu. Ilmu nak dapatkan artikel jurnal,
Plus lagi sekali kita mengguna macam mencari jurnal, tapi kita nak tengok nama jurnal sebab kita nak tahu kita berdasarkan keyword itu kat mana kita patut submit kita punya artikel jurnal. Okey. Seterusnya yang keenam, Springer. Okey, Springer. So ada sikitlah background dia. Springer ni dia ada leading global scientific, technical and medical portfolio. Memang betul Springer ni mula-mula terkenal dengan bidang medik dan juga engineering. Okay, lama-lama dia dah pergi semua bidang dah. Okay, so dia sesuai untuk researcher in academia, scientific institution and corporate R&D department with the quality content through innovative information, product and services. So kita ada Springer dalam Springer Nature, okay, yang engage dengan support research community. So ada macam-macam kat sini. Kalau ikutkan as part of Springer Nature, Springer sits alongside other trusted brand like Nature Research, BMC, Palgrave and Macmillans. Okay, itulah orang kata part of this ada pelbagai. Kalau kita jumpa kadang-kadang Springer Nature Research, Springer Open pun ada, BMC, Palgrave, Macmillan. Saya ingat Palgrave ni asing, rupanya Palgrave ni duduk dekat Springer juga. Okay, ini dia link dia, link untuk springer.com. Kita boleh klik dekat link ni, springer.com ni. Okey, kat sini kita tengoklah bidang-bidang yang ada dekat Springer ni. Kita ada biomedicines, kita ada business and management. Ini diikut abjad okey. Kemudian ada chemistry, kita ada computer science, kita ada earth science, kita ada economics, ada education, ada engineering, kita ada environment, kita ada geography, history, law, life science, literature, material science, mathematics, medicines and public health, pharmacy, philosophy, physics, politics, science and international relations, kita ada psikologi, kita ada social science dan kita ada statistik. Kalau tengok kat sini kan, kalau kita sekadar nak tahulah kan betapa banyaknya artikel dekat Springer ni, dalam artikel saja dia ada 7 juta artikel dekat Springer. So kalau book chapter ada 4 juta. Okay, conference paper ada 1.1 juta. Okay, reference word entries kita ada 573,000. Protokol kita ada 58,000. Video tak banyak lagi, kita ada 127 video. Okay, alright, kita nampak dah kat atas tu ada advanced search. Jadi kita nak explore advanced search ni lah. Okay, kita klik advanced search. Okay, kita klik advanced search. So kat sini dia punya rupa dia lah. Setiap jurnal, setiap publisher dia ada design yang berbeza-beza lah. Kalau untuk Springer, design yang macam ni. So dia ada find resources, dia ada maklumat with all of the work. Maksudnya kita boleh masukkan semua kat sini. Ataupun with the exact phrase. Kita boleh buat advanced search dengan with at least one of the words. Kita masukkan without the words. Where the contain, contohlah macam ini Cassini and Saturns, okay, ataupun kita masuk authors, okay. Kemudian kita boleh control yang kita boleh filter juga dari segi start year sampai end year, okay. Tu advanced search daripada Springer lah, okay. Alright, kita nak gunakan advanced search. Yang contoh pertama ni saya masuk kat semua dekat with all of the words. So saya masuk Lean Six Sigma, Management Practice, Organizational Performance and Automotive. Ada 4 keyword. Dengan kontrol tahun daripada 2012 hingga 2020. Okay, kat sini saya jumpa ada 329 artikel. Yang atas tu relationship between Lean Six Sigma, Environmental Management System. Kalau tengok kat sini pun dia Lean and Six and Sigma. Okay, kita kena betulkan lah. Kalau kita betulkan lebih tepat nanti proses pencarian ni. Okay. Alright. Okay, kalau kat sini lah kalau nak tahu nama jurnal, kita klik lah supaya kita tahu berdasarkan keyword ni apa jurnal-jurnal yang kita boleh hantar. Okay. Alright, kemudian kita kontrol, kita nak buat ada masukkan semua keywords tapi kita masuk without. Maksudnya dah banyak sangat kan. Tadi kita dapat jumpa 329. Kita nak kontrol without the words, without services. Okay, without services berapa pula? Tadi 329. So without services kita akan jumpa 14 sahaja, tak banyak. Jadi kita tahulah bahawa banyak topik yang buat services tapi kita nak fokus pada manufacturing saja dan bukan services. Okay, dekat sini macam biasa kita boleh klik juga semua jurnal ni untuk tahu nama jurnal apa, kat situlah kita boleh submit. Okay. Alright, saya cuba tambah lagi iaitu tengok ni kita edit, kita boleh edit kat sini ni betul. Lean Six Sigma and Environmental Management and Organizational Performance and Automotive. Okey, kat search tu kita tengok,
kita dapat berapa banyak artikel, so kita dapat satu artikel saja. Betul-betul keywords ni betul-betul spesifik. Jadi dapat jelah satu kan daripada artikel yang ni. Relationship between Lean Six Sigma, Environmental Management System and Organizational Performance in the Malaysia Automotive Industry. So daripada artikel ni lah. Okay. Alright, kalau kita nak klik, kita tengoklah dapat full text ke tidak. Okay. Kita try masuk dekat sini. Ni journal ni. Cuba kita tak dapat full text sebab kita tak boleh nak access. Okey, kita juga boleh selain pada gunakan kita punya keywords tadi tu, gunakan boolean teknik dalam Springer, kita juga boleh buat search dengan menggunakan auto search. Okey. Auto search pun kita boleh gunakanlah kan. Okey. Okey, untuk auto search ni kita boleh gunakan nama family name lah ataupun last name. Saya gunakan last name adalah kat sini adalah Habidin. Jadi saya klik search. Okey. Jadi kat sini jumpalah dua artikel. Memang saya tak banyak artikel, saya ada 2 je artikel yang saya terbit dekat Springer. Okey. Tetapi saya nak pergi yang atas tu, saya nak klik download PDF sebab dia ada open access kan kat situ kan. Jadi saya pun kliklah download PDF. Dapatlah full text. Dekat mana ni? Journal of Global Entrepreneurship Research. Kalau kita plan nak hantar kat journal ni pun boleh. Okey. Okay, kita nak hantar artikel submission dah ni. So, kita nak hantar artikel dekat mana? Dekat Springer. Okay, mula-mula kita kena register lah. Kita nak hantar kat mana? Kat tadi lah. Journal of Global Entrepreneurship Research. Kita decide nak hantar kat sini kan. So, kita nak submit artikel. Kita register dulu. Register now. Okay, bila register, kita masukkan semua maklumat lah. Kita punya nama. Kemudian kita password. Lepas tu kita punya title. First name. Last name. Okey, kalau tanya saya masuk yang betul-betul wajib ni lah dulu So masukkan emails, okey. Alright, kemudian masukkan institution, masukkan country, address, kemudian available as reviewer. Tandalah yes or no. Okey, klik continue. Okey, kemudian kita dah siap dah confirm registration. Lepas tu kita tick sikit, please click the privacy policy link below and then check the box. So kita tick kat sini. So dari segi kita punya privacy policy lah, I acknowledge that my personal information will be accessed, used and otherwise processed accordance and with the publisher data user privacy policy and the arise privacy policy. So kita klik continue. Okay, kita dah register complete. So kita pergi dekat page lah sebab kita nak submit artikel. So go to the login page. Okay, kita kalau page kita betulkan kalau kita nak tukar new password, make sure retype balik new password. Lepas tu kita klik submit. Okay, kemudian kita dah nak submit new manuscript. Lepas kita dah register, kita dah boleh log in. Now sekarang ni kita nak submit kita punya new manuscript. Kat sini kita pun klik submit new manuscript. So bila submit new manuscript kat situ, kita kena pilihlah select article type. Kalau paper kita tak ada data, kita pakai review lah. Kalau kita artikel tak ada data, kita punya select article type ni adalah research. Okay, bila kita dah tentukan article type, kita klik proceed pula. So bila dekat proceed, dia minta kita attach. Okay, dia minta kita attach. Please upload one file. Maksud satu file yang kat situ ada title page. Okay, contain the title, your manuscript, all item names. So, pada title page, kita dah ada title your manuscript. So, kemudian kita ada author's name in the correct order. Kemudian make sure nama ni betul lah. Adalah susunan yang betul. Affiliation and address of the correspondent. While full source file for LaTeX submission are encouraged, we understand that you may prefer to submit only a PDF at this stage. In case it might be an issue, please use the contact us. Jadi kalau dah clear yang ni, baru kita browse, kita drag kita punya artikel kat sini lah. Merujuk pada title, containing title, manuscript, all item names, affiliation dan juga address untuk correspondent authors. Okay. Dah settle tu, baru klik proceed. So, klik proceed kat sini, kita masukkan suggest review. So, kita please provide a request information. So, current suggested review list. So, kita boleh senaraikan ataupun kita boleh add suggested review. Kita boleh cadangkan siapa review yang sesuai untuk topik ni. Kemudian klik next atau proceed. Okey, kita akan pergi pada questionnaire. Kita kat sini lah contohnya respond to present a questionnaire statement covering letter concerning manuscript. So ada macam ada cover letter sikit. Dear chief editor, something like that. Okey, kemudian ada declaration.
Okay, kemudian I confirm I have provide the complete. Kemudian answer request, yes, I am the author and possible to submission for recycle and I accept the condition that submission the spring on per copyright and license agreement. Lepas tu klik proses. Okay, jadi kat proses kat sini ada satu lagi kotak ni. Kita kena buat PDF approval. Jadi when possible, the field will to populate with the information collected from your uploaded submission file. Step requiring review will be marked with the warning icon. Please review this field to be sure we found that the correct information and fill in any missing details. Okay, ini tujuan kita nak buat PDF for approval. Okay, jadi ada banyak missing kat sini. Kalau tengok sini attach file tak buat. So ada bahagian lagi maklumat tak lengkap. Selagi tak maklum kat semua kita tak boleh dapat. Yang last adalah dari segi bentuk PDF for approval. Okay, kita make sure kena lengkap semualah. Okay, bila dah lengkap semua, barulah artikel kita dikira sebagai submission. Okay, artikel jurnal ni, mula-mula kita kena register, kemudian kita kena submit. So katalah submit dah lengkap semua, barulah artikel kita tu nanti akan dihantar kepada reviewer lah. Hantar ke reviewer untuk dinilai. Boleh jadi kita pun dicadang macam kes tadi, dia minta kita cadangkan siapa jadi reviewer. Elok-eloknya daripada international. Okay. Based pada reviewer tu nanti barulah ada pemutulan lah. Jadi bila dah lantik reviewer tu dah sebelah kaki lah. Kemungkinan besar kadang-kadang tak sampai kat reviewer pun dah reject awal-awal. Kalau dah sampai reviewer tu dah sebelah kaki, so nanti kita akan dapat komen lah sama ada minor ataupun major. So kita akan buat pemutulan dan baru artikel kita akan dapat terbit. Okay. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita masuk publisher yang terakhir daripada Wiley ni? So kita dah selesai dah kan? Sign direct. Kita dah selesai dah tadi Taylor and Francis. Kita dah selesai dah kat Emerald. Kemudian kita dah selesai dekat InDesign. Kemudian kita dah selesai dekat Springer. Kan? Apa tu? Sage. Lepas tu Sage dulu. Lepas tu kita dah selesai dekat Springer. Okay. Ni kemudian yang terakhir ni adalah daripada Wiley. Okay. Kalau tak ada soalan saya teruskan Okay. Publisher yang seterusnya daripada Wiley ni. Okay. Okay. John Wiley and Sons. John Wiley. Ada masa sebut Wiley, ada sebut Wiley kan. Commonly known as the Wiley. It's an American multinational published company found in 1807. Ni awalnya lah kan. Dah 180 dah berapa ratus tahun dah ni kan. That focus on academic publishing and instructional materials. The companies produce books and journal and print and electronically, as well as online product and service training material and educational material for undergraduate, for graduate, so and continue education students. So inilah kan. Bermaksudnya Wiley ni memang betul-betul dalam bidang education lah. So banyak sekali material dia dan bukan hanya pada journal tetapi juga dengan buku, dengan online services, ada training dan semuanya. Okay. Alright, kita explore lagi. Ini dia punya link. http and onlinelibrary.wiley.com. Okay. Alright, inilah rupa interface dia. Okay, kita tengok kat sini. Ada lebih kurang ada 1,600 journal. Kan? Buku online pun banyak 22,000. Reference work pun ada 205. Okay. So kalau tengok kat sini resources sesuai untuk researcher. Nak register online, access option, find training and resources. Library, manage your account. Societal, publish in Wiley. Authors, submit a paper. Kita yang kanan sekali lah. Sebab kita selain daripada researcher, kita nak submit juga kita punya artikel. So authors akan ada kaitan untuk submit your paper. Kita nak track your article, learn about the open access. So kat Wiley ni pun kita boleh hantar dekat open access. Okay, kita klik dekat advanced search. So bila dekat advanced search ni kita klik dekat title or keywords. Okay, kat sini kita nampak kan bagaimana nak gunakan advanced search dekat Wiley ni. Kita tengok ada advanced search, kita boleh letak lebih daripada satu keywords. So kita ada publication date juga. So dekat belah kanan tu dia ada bagi sedikit search tips. Macam mana nak guna juga boolean operator dengan memasukkan and, or and not dengan huruf besar lah. Okay.
Jadi kita boleh gunakan boolean teknik juga dekat Wiley ataupun nak search keywords by keywords. Mana-mana boleh. Okey, kemudian kita cuba satu dengan contoh yang saya bagi ni, saya buat boolean teknik lah kan. Saya buat pemuka kata lean, tutup kata N kena huruf besar kan. Kemudian performance, manufacturing not services. Okey. Jadi saya kontrol dari segi tahun, kita buat custom range daripada 2016 hinggalah ke 2020. Kan. Berdasarkan keywords ini yang gunakan boolean operator dengan ada N iaitu lean and performance and untuk manufacturing dan bukan untuk services. Kita klik search, so menemukan 698. Okey, kat sini kan mungkin bercampur semua ni kan. Jadi kita nak fokus dulu, kita nak buat filter. So kita daripada ni campur ada journal, ada buku, ada reference book. Jadi kita nak fokus pada journal sahaja. Bila kita fokus pada open access, kita fokus pada journal dan kita kontrol 2016-2020. Nampak tak kat sini? Dia dapatlah artikel tapi kita nak tengok journal kan. Nama journal, Journal of Industrial Ecology. Jadi kalau ikutkan keyword yang tu, kita boleh hantar juga dekat Journal of Industrial Ecology. Okay, ataupun dekat bawah tu kita boleh hantar dekat Engineering Report. Berdasarkan keyword tadi, kat dua tempat ni yang kita boleh submit. Okay. Katalah saya nak tengok yang artikel atas tu, iaitu Environmental Dimension for Additive Manufacturing. Saya klik. Okay. Bila saya klik, so saya klik dekat PDF. Okay. Ternyata yang ni boleh dapat full text. Contohnya lah kan. Kat sini saya pergi dekat Environmental Dimension Additive Manufacturing ni, klik kat sini. So dia akan pergi dekat bahagian klik PDF ni. Kemudian saya boleh dapat full text. Okay, ada soalan Adakah jika kita tidak open access akan menyebabkan orang kurang site kita? Okey, sini Tun Khatijah. Kita dalam dunia ni ada negara yang maju, moden, ada negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Kita ada negara yang populasi besar seperti China, kita ada Indonesia, kita ada daripada India, daripada negara-negara Afrika. Okey. Berkaitan dengan akses ni adalah dari segi kewangan. So tak semua negara mampu nak langgan Sign Direct, nak langgan Emerald, nak langgan Teller, InDesign, Sage, Springer, Willy ni semua. Jadi kalau kita compare open access dengan without open access, of course lah open access tu paling banyak orang jumpa kerana dia perlukan wifi dan internet saja boleh dapatkan full text. Okey, itu jelas kan dari segi term keluasan menang dekat open access sebab dia akan pergi dekat negara miskin, negara yang mundur, negara ketiga dan negara yang populasi yang ramai. Tetapi kalau kita nak kata kalau artikel yang subscribe yang bukan open access, tak banyak orang artikel, salah. Kerana contoh kalau macam saya, adakah artikel yang paling banyak citation saya adalah subscribe ataupun open access? Artikel yang paling banyak adalah subscribe. Jadi kalau orang tanya, okey, kalau kita kena terbit dekat open access, nanti kita akan banyak dapat citation, iaitu dapat view, dapat read, dapat download, dapat cite. Okey, jadi kurang tepat. Dari sudut logik, yes. Saya kena akui bahawa open access ada banyak kelebihan. Namun kalau kita katakan yang bukan open access susah dapat citation atau dapat kurang cite, saya kurang setuju. Dan pengalaman saya, artikel saya ranking nombor 1, ranking nombor 2, nombor 3, kita boleh kata ranking top 10 lah. Ranking top 10 ke 20 artikel saya semua adalah subscribe dan bukan open access. Jadi ada kelebihan juga pro and con. Jadi kedua-dua ada kelebihan. Open access ada kelebihan, subscribe. Cuma subscribe ni kita hantar dekat jurnal-jurnal yang betul-betul top publisher. Kalau kita hantar kat top publisher, kita memang kita akan automatically sebab automatic artikel kita tu ada demand dia. So bagi orang yang nak cite artikel kita kena tengok sumber material yang berkualiti. Nak cite artikel berkualiti, ni jurnal-jurnal ni. Walhal jurnal ni subscribe. Tapi orang akan cite juga sebab kita tahu ini adalah top jurnal-jurnal yang berkualiti. Jadi itu maksud saya lah. Kita tak boleh kata yang bahawa open access saja yang betul. Jadi kalau hantar kat subscribe tak ada kelebihan. Saya proof bahawa jurnal subscribe tu dari segi professionalism, orang akan cite juga artikel saya walaupun kita tak boleh nak access sebab itu adalah jurnal yang terbaik. Okay, alright So contoh macam ni tadi, saya sambung tadi sekejap Yang ni tadi saya respon soalan tadi tu. So kita tadi kalau klik PDF tu dapatlah full text. Okay, sekarang ni kita nak gunakan advanced search. Okay, kita nak gunakan advanced search dekat Wiley ni.
Bagaimana nak guna kat sini. Okey. Advanced search untuk citation. Okey. Okey. Dia kena masukkan nama jurnal. Inilah maksudnya Wiley ni pun sama macam tadi apa In the Science, sama dengan Taylor and Francis, sama dengan In the Science, Wiley juga sama juga dengan Sage tadi kan. Dengan In the Science tadi yang kita ada juga adalah citation search. Ni kita letak nama jurnal lah. Okay, kat sini saya letaklah Journal of Supply Chain Management. So tahun 2020, volume 56, isu 1 dan page 10. Kita boleh buat search. Jumpalah dekat artikel ni. Kan? Journal kat mana? Journal of Supply Chain Management. Kalau the conflict rule purchasing a new product development costing, kliklah PDF. Jadi kita tak dapat lah. Kalau macam ni maksudnya memang kena access lah. Get access the full version. Maksudnya saya kena search through the library punya access lah. Okay. So last kali kita kat sini kita nak bincang tentang nak submit artikel jurnal. So kita juga boleh submit artikel jurnal dekat YD sama macam tadi. ScienceDirect pun boleh, Emerald pun boleh, Taylor and Francis pun boleh, In the Science pun boleh, Sage pun boleh, Springer pun boleh dan YD pun boleh. Okay. So kita tadi dah tengok kan, kita nak try hantar dekat Journal of Supply Chain Management. Okay. Melalui tadilah kalau kita tengok search tadi kan. Kita gunakan search tadi. Kalau nak hantar jurnal dekat mana. Awal-awal tadi kita dapat jumpa. Nak hantar jurnal dekat Industry Ecology boleh. Nak hantar engineering report pun boleh. Jadi yang last sekali tadi kita bincang tentang Journal of Supply Chain Management. So kita nak tunjuk dummy macam mana kita nak hantar artikel kita dekat Journal of Supply Chain Management. Okey, kita klik dekat submit an articles. Tapi kalau kita tengok ni Journal Supply Chain ni kita ada edited by Mark Pigel. Ni kita tahu juga author-authors, co-editor chief siapa, Love Kaufman. Okey. So impact factor sangat-sangat tinggi iaitu 7.125. Okey, kemudian dekat sini dia ranking nombor 11 daripada 217 dalam bidang management. Baguslah jurnal ni ranking nombor 11. Ada Web of Science, impact factor tinggi. Okey. So Journal Supply Chain ni adalah journal choice among supply chain management scholar across discipline by attracting high quality, high impact behavior research focus on the theory buildings and empirical methodology. So kita ada submit an article, browse free sample issue, get content alert, submit, subscribe the journal. So kat sini kita nak submit artikel, so kita klik dekat submit article lah. Okay. Alright. So kita ada juga listen to editor GSM. So kalau nak dengar-dengarlah sikit kan. Procast and operation and supply chain management research. Cerita sikit lah tentang jurnal ni. Kita boleh dengar juga. Selain daripada kita boleh baca report-report yang ada kat sini ataupun author guideline. So kita klik submit artikel. So kita submit artikel. Macam biasa kita nak submit artikel jurnal ni kena register dulu. Dekat bawah tu ada maklumat tu. Ada FAQ, end user and guide. Kita ada instruction and form, kita ada journal home, kita ada hide support. So kita klik yang pertama, kita kena create account. Tapi kalau you ada OCID ID, kita boleh register by OCID ID. Okay, kita boleh juga klik create account kalau kita tak ada, tak dapat login dengan gunakan OCID. Okay. Alright, kita nak find journal by title. Ni nak search journal by title ni. Kita boleh search journal kat sini. Kalau nak search find journal by title, kita kena search for a journal. So macam ni saya nak search on the quality. Saya type je quality. Oh, kalau search by quality tu, maksudnya kita ada journal quality and reliability, kita ada food quality and safety, journal of food quality, kita ada journal environmental quality, kita ada environmental quality and management. Okay, kat sini kita search by keyword semua boleh. Dengan masukkan keyword, kita menemukan beberapa jurnal yang sesuai dekat sini. Okay. Alright. Jadi kita pilih, katalah kita nak pilih environmental quality management. So kita pilihlah antara banyak-banyak ni sama ada quality and reliability engineering international. Kita nak hantar dekat food quality safety pun boleh. Kita nak hantar dekat journal of food quality, journal of environmental quality atau environmental quality management. So kita pilih environmental quality management. Kita nak submit this journal lah. Okay. Kalau nak submit this journal, klik je this journal. Okay, kemudian dia ada author guideline. So kena bacalah author guideline tu kan. So dia minta untuk kita enhance suit for online tool for Wiley InterScience journal author featuring article tracking, email publication alert and customer research tool. So kita ada copyright transfer agreement dengan permission request form. So kita ada entry guide dia untuk style and content. So kita klik tujuan kita kat sini.
kita nak submit an artikel. Selain tu kita ada browse free sample issue, get content alert dan subscribe this channel. Tapi kita kat sini yang lebih utama, kita nak submit artikel kita dekat environmental quality management. Okay, macam biasalah kita kena create account dulu. And okay, kalau jurnal berbeza-beza, kena create account juga. Tapi ini untuk environmental quality management. Okay, macam biasa kita masukkan maklumat tentang kita punya titles. Okay, first name, kemudian last name atau family name. Kemudian kita masukkan email address, kemudian kita masuk primary email address. Kalau kita tengok kat sini, kita masukkan maklumat yang wajib je. Required ni kita masukkan dulu. Okay. Dan masukkan semua maklumat tu, klik next. Okay, bila kita klik next, kita masuk pula primary address, nama universiti daripada Malaysia, Tanjung Malim, semua kan. So, semua maklumat yang letak require warna purple tu, maksudnya wajib kena isi. Lepas tu klik next. So, bila klik next, kita dah nampak kat sini kita ada user ID kita dengan menggunakan email. Kemudian kita ada password dengan confirm password. Okay, dekat sini kita boleh masukkan kita punya keywords. Okay, ataupun nak tentukan bidang kita masuk kat sini. Saya masukkan 3 sebab require 3. Saya masuk agriculture, aquaculture dengan industrial ecology. Okay, kita kena tick. We appreciate. Ni ada sikit term yang kita kena jawab yes or no. Please indicate whether you concerned to receive this information. So dia katalah, we appreciate your involvement with this publication which published by Johns and Wiley Sons Company atau Wiley. Include this ni. So dah adalah maklumat-maklumat kat sini. Kita jawab yes or no. Kita tick yes kat sini. Okay, sekarang ada maklumat-maklumat lain. So ada maklumat bawah sekali tu. Yes, I have read and now acknowledge the link privacy policy. Kalau kita setuju, kita klik finish. Okay, ini nama dia environmental quality management. You have successful create account, you may login. So kita dah boleh login dah. Okay, so kita dapatkan masa kat login tu untuk environmental quality management tu, kita ada sikit maklumat dekat Authors. Dekat head bawah tu kita boleh explore juga. Tapi yang lebih penting sekarang ni kita nak tick ataupun nak klik Authors. Okay, dekat sini kita nak start new submission. Ada author dashboard kat situ. So dia ada start new submission, 5 more recent email before your submit. Okay, ada maklumat lagi. So kalau kan kita dah tengok, dah baca semua tu, author guideline pun kita dah tengok, FAQ pun kita dah tengok, kita begin with the submission. Please click begin submission. So dalam begin submission tu, kita first thing first, kita kena pilih, kita nak hantar, kita nak submit artikel kita kan. So sebelum tu kita kena tahu jenis dia. Jadi kat sini kalau research artikel, adalah research yang berbentuk ada data. Kalau review artikel maksudnya tanpa data. Kalau book review is book review lah. Dalam case ni kita adalah research artikel dan dia bukan book review dan bukan letter of editor. So kita choice kita tick dekat research artikel. Okay. Kemudian dia suruh masukkan maklumat lah. Kalau kita tengok submission yang belah kiri atas tu, bahagian step 1 masukkan type, title, abstract. Step 2 kena masukkan file upload. Step 3 kena masukkan attribute. Step 4 authors and institution. Okay, step 5 review. Step 6 detail and comments. Dan step 7 review and submit. So ada 7 step yang kita kena lalui sebelum kita dapatkan complete process submission. Okay, step 1 title. Okay, kita dah tengokkan kita punya abstract juga. Pasti running head, title, abstract dah masuk. Kalau special issue, select kita nak submit special issue yang mana. Okay, which section best fit this manuscript, kita kena select. Okay, kita klik save and continue. Okay, still kita tak boleh proceed kan. Nampak step 1 pun tak lepas. Kalau step 1 tak lepas, kita tak boleh masuk step 2 yang file upload. Kalau file upload tak selesai, tak boleh pergi step 3. Attribute tak selesai, step 1, 2, 3 tak boleh masuk author institution. Tak boleh masukkan reviewer kalau tak lengkap sampai 4. Dah lengkap sampai 5, detail and comment, last sekali review and submit. Okay, alright, itu saja perkongsian saya untuk malam ni untuk melibatkan 7 publisher. So kita dah cover untuk Science Direct, kemudian kita dah cover Taylor and Francis, kemudian kita dah cover Emerald, kemudian InDesign, kemudian kita dah cover Sage, kemudian Springer, kemudian Wiley. So ada 7 publisher yang besar. Saya berharapkan kita ramai-ramai kat sini dapat hantar dekat 7 publisher ni lah. Plus kita pun dah explore semalam ilmu yang tak boleh lupa, yang kita pun dah explore Web of Science, kemudian kita dah explore dekat Scopus dan juga Simago, kemudian dekat Era dan juga MySite. Sebelum tu juga kita ada sesi 1 hari iaitu kita cover 150
tips and tricks kan, macam mana nak tembus dekat top publisher. So ilmu-ilmu yang ni sangat penting kita nak bawa sebagai bekalan dulu sebelum kita akan mula menulis artikel. So kita akan menulis artikel pada sesi minggu depan dengan perbincangan tentang apa nak tulis di bahagian pengenalan dalam sebuah artikel. Okay. Kita ada banyak masa lagi, kita ada 13 minit lagi. Jika ada soalan nak tanya, boleh terus tanya dekat bahagian chat. Saya rasa saya dah respon semua. So ada apa-apa soalan boleh terus tanya. Kita tak ramai malam ni, tak apa. Kita ada 5 orang, kita ada Afzan, kita ada Murni, kita ada Normah, kita ada Shelly dan juga Tun Khatijah. Jika nak tanya, boleh terus tanya. Merangkap yang untuk hari ni pun boleh, yang untuk semalam pun boleh. Okey, untuk besok, penting besok kalau siapa-siapa get ready, besok kita boleh buat sekali jalan lah. Kalau kita sambil-sambil saya tengah tunjuk tu sekali buat. Besok kita buat dummy, you all prepare tajuk, bayangan lah. Bayangan you ada tajuk. Okay, kalau ada tajuk, bawa tajuk, artikel, kemudian dengan abstract, dengan keyword. 3 je. Nak tajuk, nak abstract, nak keyword. Kalau ada lah. Kalau tak ada, buat dummy. Kalau tak ada pun, kita dengar je lah besok. Tapi kalau siapa yang ada, sediakan tajuk artikel. Tak yang lengkap pun tak apa, yang dummy pun tak apa. Kemudian kita ada abstract, kemudian kita ada keyword. Kita cuba nak explore besok dengan menggunakan seperti Science Direct Finder ataupun Elsevier Finder. Kita akan gunakan Taylor and Francis Suggester. Kemudian kita ada Springer Suggester. Okey, kita ada Willy Finder dan kita ada Web of Science Matcher. Kita ada 5. So kita akan explore 5 tu esok supaya kita tahu bahawa dengan memasukkan title dan abstract, jurnal mana yang patut kita submit. Okey, yang tu kita akan bincang esok lah. Jadi lengkap lah, kalau esok tu kira lengkap lah perkara basic, perkara asas utama tu kita dah selesaikan. Sebab tu kita akan masuk minggu depan fasa lain pula, iaitu fasa menulis. Dan kita akan go through section by section lah, introduction, kita pergi yang lain-lain. Okey, ada soalan semua? Saya nak tanya. Boleh, silakan. Macam reviewer tu kan. Reviewer. Kita pilihkan ataupun publisher memang dah ada nama dalam tu. Okey, dia ada 2. Dia ada bank dia. Dia ada bank reviewer. Okey, dia ada bagi option. Dia option dia bukan paksa kan. Tetapi ada juga publisher yang macam paksa rela. Contoh macam kebanyakan jurnal tu kita boleh pakai bank commenter, bank reviewer dia, ataupun kita boleh cadangkan. Dia bukan apalah, kalau kita boleh cadang dia boleh tambah lagi lah bank reviewer dia. Contoh dia cadangkan, kadang-kadang dia minta kita cadang 4. Okey, kalau cadang 4 tu biasanya 2 international, 2 local. Minimum lah. Kalau nak cadangkan 4 international boleh. Jadi ada 2 solution. Yang pertama kita boleh cadang, mungkin nanti dia akan beritahu lah berapa banyak yang kita nak. Kalau dia akan beritahu lah berapa yang diperlukan. Biasanya kalau in the science dia minta kita cadangkan 4, 2 international, 2 local. Itu paling minimum lah. Kalau cadang 4 international lagi baik. Okey, katakanlah jurnal lain, selain daripada in the science lah. Contoh macam jurnal ni kan, reviewer dalam Wiley ni. Kalau kita tak ada cadangan, kita punya reviewer, dia akan gunakan bank reviewer dia. Kan? Dia tak semua jurnal lah. Macam in the science, saya tahu in the science, memang dia minta kita masukkan nama reviewer. Okey, paling dia minta kita 4. Kalau boleh 4 international, tak boleh mesti yang sama lah. Kalau kita tengah belajar dekat UPSI, kita tak boleh masukkan UPSI. Okey, katalah kita ni jenis tak kenal orang. Okey, saya simple je. Kalau saya tak kenal orang, macam mana nak maklumat, sebab dia nak minta nama penuh dan email je. 3. Nama penuh, title dia profesor ke doktor, kemudian yang ketiga adalah email address. Apa yang saya buat kalau saya tak kenal orang, okey, saya dah ada artikel saya ni, saya pergi dekat bahagian rujukan saya pilih je mana-mana dalam rujukan list saya tu, saya Google nama dia, dapatkan nama penuh dia, dapatkan title dia, dapatkan email dia, saya bagi je. Kalau tanya saya, kalau saya nak cadangkan, walau saya tak kenal orang, saya pakai je berdasarkan apa yang saya set dalam reference tu. Okey. Dapat Azan? Dapat. Okey, right. Okey, kat mana nak check reviewer? Tun Khatijah kalau nampak dekat slide sekarang ni, okey, dia ada nombor step nombor 5 ni, reviewer. So kadang-kadang kita boleh pilih reviewer kita yang nak lah. Tetapi kat sini kita hanya mencadang kan, kita tak tahu sama ada chief editor akan pilih reviewer yang kita cadangkan. Kita berhak untuk cadangkan siapa reviewer untuk artikel kita. Tapi belum keputusan,
dia double blind review. Kita tak tahu. Yang review pun tak tahu artikel siapa. Kita pun artikel kita tak tahu siapa yang review paper kita. Kita boleh cadangkan tapi keputusan dia adalah keputusan chief editor. Sama ada nak mengambil nama yang kita cadangkan ataupun dia akan refer bank reviewer dia. Jadi memang ada dekat proses submission, dekat bahagian review. Contohnya kat sini step nombor 5 lah. Macam Afzan tadi tanya tadi. Jadi memang ada setengah jurnal memang minta cadangan reviewer. Kalau kita tak ada cadangan, dia akan bagi bank reviewer lah. So dia akan randomly lah tengok siapa yang sesuai dengan topik kita, siapa akan jadi reviewer. Tetapi kalau contoh macam in the science, sebab saya biasa sangat dengan jurnal ni, dia memang minta 4 reviewer. Dia nak minta kita cadangkan 4 reviewer, paling minimum 2 international, 2 local. Okey, tapi local tu tak boleh sama dengan universiti kita lah. Yang universiti kita bekerja atau universiti kita belajar. Okey. Okey, jadi kalau ada beberapa jurnal lain macam Science Direct dekat Emerald, okey, dia akan gunakan bank reviewer. Okey. Perlu diketahui oleh reviewer ke tak? Tak boleh. Dia blind review. Jadi kita tak perlu beritahu dekat reviewer lah. Kita professionalism lah kat sini. Bahawa ni kerja semua double blind. So kalau reviewer dapat artikel kita, dia tak ada nama kita tau. Artikel yang tanpa ada nama dan affiliation. Jadi kalau reviewer dapat artikel kita pun tak tahu siapa yang punya. Dan kita of course lah kita tak boleh tahu siapa reviewer kita. So kalau kita dapat komen pun tanpa nama. Tanpa nama. So itu namanya double blind review. Kita tak tahu siapa review kita dan orang sana pun bila review dia tak tahu paper siapa. Cuma dalam borang ni cuma kita boleh submit nama cadangan reviewer. Tapi yang menentukan siapa review artikel kita tak tahu. Itu tugas chief editor. Sama ada dia nak terima cadangan kita ataupun dia menolak, dia boleh pakai dengan bank reviewer dia. Okay, yang lain-lain okay ke? Harap kita bertahan lah kan. Minggu ni kita ada tiga hari kan. Kita ada malam ni dan kita ada malam besok satu hari lagi. Jadi besok untuk makluman semua nanti saya akan remind lagi. Kalau boleh kita try lah kalau nak pakai tajuk tesis ke, nak pakai abstract. Abstract tu bukanlah abstract penuh. Dapat macam description sikit pun tak apa. Okey, sekadar nak buat dummy. Kalau tengah buat PhD itu yang master punya pun ambil yang master punya dulu pun boleh. Saya nak ada 3 je untuk persediaan besok. Cuba you dapatkan tajuk, dapatkan abstract dan juga keywords. Dummy pun tak apa. So kita akan gunakan finder, suggester dan matcher untuk esok, insya-Allah. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Okey ke semua? Sorry lah kita buat malam kan. Tapi tu je lah, malam je yang ada. Jadi kita layan malam lah. Macam semalam kan ada yang apa sambil-sambil dengar terlelap kan. Tak apa, video rakaman ada. Nanti saya akan kongsi video rakaman selepas ni. Slide dah bagi kan. Nanti video rakaman kita akan kongsi. Pelan-pelan dengar baliklah video rakaman ni untuk kita memperkasakan pengetahuan. So kita kena tingkatkan skill Kita kena buat. Bila buat baru kita dapatkan skill. Jadi bila kita dah ada pengetahuan yang bagus, skill yang bagus, lagi meningkatkan chances yang tinggi lah untuk pastikan artikel kita dapat terbit dekat top publisher. Penting kalau boleh tak nak lagi hantar jurnal yang tempat yang bukan lah, yang mana penat nak kena bayar lah, kemudian discontinue lah, lepas tu orang tak kenal artikel kita dah. Kita patut hantar dekat top publisher supaya jurnal kita selamat, jurnal kita dihargai, citation pun dapat banyak. Kan? Jadi kita pun seronok dapat terbit tempat yang selamat, yang konsisten, yang establish. Kan? Alright. Kalau tak ada apa-apa, boleh kita stop malam ni. Kita tangguh malam ni. Kemudian kita akan sambung esok untuk kita menggunakan Finder, Suggester dan Matcher. Ada 5 platform esok. Nanti sediakanlah tajuk abstract dan juga keyword untuk kita explore besok. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan malam ni. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.